Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam segmen pengurusan wang keluarga usahawan mikro ibu tunggal B40. Masih ingat lagi tentang bajet yang kita pernah bincang dahulu dalam topik pertama? Ingat kita pernah bincang tentang kurangkan kebocoran dan elakkan melepas? Tentang teknik envelope? Video kali ini akan membincangkan bajet dengan lebih mendalam agar dapat dipraktikkan di dalam kehidupan seharian kita. Kita cuba ingat semula daripada video yang lalu, apa itu bajet? Bajet adalah satu perancangan perbelanjaan. Biasanya, orang menyediakan bajet secara bulanan. Boleh saja jika dibuat secara tahunan atau mingguan. Tetapi disebabkan banyak perbelanjaan kita berlaku sebulan sekali. Contohnya sewa rumah, ansuran kereta, bil elektrik, bil air, bil telefon. Kebanyakannya berlaku sebulan sekali, maka bajet bulanan adalah lebih praktikal untuk disediakan dan juga untuk dipantau. Ini adalah contoh format bajet bulanan. Cuba kita tengok apakah item-item yang perlu diisi di dalam bajet bulanan. Harus diingat, semasa kita menyediakan bajet, kita masukkan nilai yang dirancang atau dijangka, bukan nilai perbelanjaan yang sudah berlaku. Jadi, kita fokus kepada kolom bajet ya di dalam format bajet ini. Perkara pertama ialah masukkan nama bulan. Contohnya, bulan yang akan datang Oktober 2020. Kemudian, kita masukkan sumber pendapatan serta jumlahnya. Contohnya, sebagai peniaga mikro, kita bayar gaji untuk diri kita sendiri RM50 sehari. Maka, untuk sebulan, sekiranya kita berniaga 6 hari seminggu, jadi untuk 24 hari berniaga, kita jangkakan gaji kita sebanyak RM1,200 sebulan. Selain daripada upah atau gaji, sumber-sumber pendapatan lain mungkin datang daripada dividen daripada pelaburan kita. Atau mungkin juga kita terima bantuan daripada zakat atau Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kemudian kita tolak siap-siap simpanan ataupun forced savings setiap bulan. Sebelum berbelanja, sediakan sekian jumlah untuk simpanan. Selepas menolak simpanan, barulah kita tolak perbelanjaan-perbelanjaan lain. Perbelanjaan yang kita jangkakan untuk bulan tersebut. Kita mulakan dengan perbelanjaan yang jumlahnya tetap setiap bulan, contohnya sewa rumah dan bayaran ansuran hutang kereta. Berikut adalah contoh-contoh perbelanjaan tetap dan perbelanjaan berubah-ubah. Ada yang kekerapannya sebulan sekali, ada yang kekerapannya setahun sekali. Untuk perbelanjaan yang berlaku setahun sekali, contohnya insurans dan cukai jalan kereta, sekiranya setiap tahun kita harus memperbaharui insurans dan cukai jalan pada bulan Februari, maka kena masukkan perbelanjaan ini di dalam bajet bulan Februari. Setelah masukkan bajet perbelanjaan tetap bulanan, kita masukkan pula perbelanjaan berubah-ubah seperti bil elektrik, bil air, minyak kereta dan sebagainya. Kemudian, masukkan perbelanjaan budi bicara. Contohnya, pada bulan Disember, cuti sekolah, kita ingin bawa anak-anak jalan makan-makan angin. Contohnya, pada bulan Disember, cuti sekolah, kita ingin bawa anak jalan-jalan makan angin. Akhirnya, kita tolak semua perbelanjaan tetap, perbelanjaan berubah-ubah dan perbelanjaan budi bicara daripada pendapatan bersih kita, maka itulah baki yang tinggal untuk bulan tersebut. Setelah itu, apabila bulan Oktober telah sampai, kita rekodkan semua perbelanjaan harian kita. Pada akhir bulan, kita bandingkan perbelanjaan sebenar dengan bajet yang telah kita sediakan sebelum itu. Sekarang, marilah kita lihat demonstrasi penyediaan bajet dan perbandingan dengan perbelanjaan sebenar. Contohnya, kita ingin membuat bajet untuk bulan Oktober tahun 2020. Apakah sumber pendapatan yang kita ada? Contohnya kita bayar upah untuk diri kita sendiri RM50 sehari dan kita berniaga selama 6 hari seminggu. Jadi kita berniaga selama 24 hari dalam sebulan. Maka kita jangkakan pendapatan kita untuk bulan tersebut adalah RM1,200. Selain daripada itu, kita menerima bantuan daripada pihak zakat sebanyak RM500 sebulan.
Itu saja pendapatan yang kita ada, dan kita jumlahkan jumlah upah dan bantuan zakat, nilainya adalah RM1,700 sebulan. Ingat, dalam bajet, perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita tolak simpanan siap-siap sebelum kita tolak perbelanjaan-perbelanjaan lain. Pakar menyarankan jumlah simpanan yang perlu dibuat adalah 10% daripada jumlah pendapatan. Dan dalam hal ini, jumlah pendapatan kita dijangkakan RM1,700, jadi jumlah simpanan dianggarkan RM170. Apabila kita tolak jumlah pendapatan dengan simpanan, kita dapat jumlah pendapatan bersih sebanyak RM1,530. Kemudian kita tolak perbelanjaan-perbelanjaan tetap. Ini adalah perbelanjaan-perbelanjaan yang berlaku setiap bulan dan jumlahnya sama setiap bulan. Contohnya, sewa rumah, yang mana tuan rumah mengenakan bayaran sewa sebanyak RM400 sebulan. Kemudian, ansuran kereta sebanyak RM340 sebulan. Andai kata kita tiada lagi perbelanjaan-perbelanjaan yang tetap, kemudian kita masuk kepada kategori seterusnya, iaitu perbelanjaan berubah-ubah. Apakah perbelanjaan berubah-ubah yang sering kita hadapi tiap bulan? Pertama, minyak kereta. Contohnya, kita anggarkan setiap hari kita menggunakan RM10 minyak kereta. Untuk 30 hari, minyak kereta berjumlah RM300. Belanja dapur. Contohnya, kita anggarkan RM150 seminggu untuk belanja dapur atau belanja pasar. Jadi untuk sebulan, RM600. Makan. Ini makan di luar lah, yang kita tak masak sendiri. Kita anggarkan RM200 sebulan. Bil air. Untuk membuat bajet, kita lihat balik trend bil air kita setiap bulan sebelum ini, dan kita masukkan nilai yang berpatutan dengan bil-bil sebelum ini. Contohnya di sini RM15 sebulan. Bil elektrik RM75 sebulan. Bil telefon, mungkin kita guna data plan yang paling murah, termasuk dengan charge panggilan RM50 sebulan. Kemudian belanja anak sekolah. Contohnya kita mempunyai seorang anak yang bersekolah dan kita bagi belanja tiap-tiap hari RM3. RM3 sehari kali dengan 5 hari seminggu, maknanya RM15 seminggu. Kali dengan 4 minggu sebulan, RM60 sebulan. So, apa yang perlu kita buat? Daripada jumlah pendapatan bersih RM1,530, kita tolak semua perbelanjaan ini. Perbelanjaan tetap, tolak perbelanjaan berubah-ubah, dan sekiranya kita mempunyai perbelanjaan budi bicara. Contohnya kita masukkan contingency. Takut apa-apa berlaku, kecemasan, kereta rosak dan sebagainya, kita bajetkan sebanyak RM100 sebulan. Setelah menolak semua perbelanjaan ini, baki yang tinggal, inilah baki duit yang kita ada dalam bulan tersebut. Jadi kalau kita lihat pada jumlah ini, negatif RM610. Macam mana kita nak meneruskan kehidupan sekiranya kita mempunyai wang yang negatif? Jadi kita cuba lihat pada item-item yang ada dalam bajet kita, yang mana boleh dikurangkan. Boleh tak kita kurangkan sewa rumah? Tak boleh, sebab sewa rumah adalah tetap. Ansuran kereta juga tetap. Telah ditetapkan oleh bank sepanjang tempoh pembiayaan, kita harus bayar amount yang telah dipersetujui. Minyak kereta, boleh tak kita kurangkan? Mungkin boleh. Kalau kita kurangkan perjalanan kita setiap hari,
Daripada bajet asal RM10 sehari, kita cuba kurangkan kepada RM5 sehari. Kurangkan kepada RM200 sebulan. Belanja dapur, contohnya tadi kita bajetkan RM150 seminggu, sekarang kita kurangkan kepada RM100 seminggu. So daripada RM600 kita boleh kurangkan menjadi RM400. Apa lagi yang kita boleh kurangkan? Makan di luar? Mungkin boleh, tapi buat masa ni kita cuba kekalkan RM200. Bil elektrik mungkin itu dah memang kegunaan biasa kita. Bil air RM15 mungkin kegunaan biasa kita. Bil elektrik mungkin masih boleh dikawal, kurangkan kepada RM60. Bil telefon, kita boleh cuba kurangkan penggunaan telefon kepada RM45 sebulan. Belanja anak sekolah, mungkin kita kekalkan jugalah RM3 sehari, jadi RM60 dalam masa sebulan. Okey, sekiranya kita ubah atau cuba kurangkan beberapa perbelanjaan tersebut, maka baki akhir kita akan menjadi negatif 290. Masih negatif. Jadi apa yang patut kita buat? Ada tak lagi perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh kita kurangkan? Ataupun mungkin kita boleh tambahkan pendapatan kita? Tadi kita telah bersetuju kita bayar upah untuk diri kita RM50 sehari dan kita berniaga selama 6 hari dalam seminggu. Apa kata kita tambah sedikit, kita bekerja selama 28 hari dalam sebulan. Maknanya dalam sebulan cuma 2 hari je kita tidak berniaga. Maka kita akan mendapat pendapatan sebanyak RM1,400 sebulan. Bantuan zakat RM500 itu memang sudah tetap. Kemudian pendapatan bersih kita akan menjadi RM1,900. Tolak 10% simpanan RM190. Maka pendapatan bersih akan menjadi RM1,710. Tolak perbelanjaan. Perbelanjaan tetap memang kita tak boleh ubah. Sewa rumah dan ansuran kereta tetap tidak boleh berubah. Yang mana lagi yang boleh kita kawal atau kita cuba kurangkan? Apa kata untuk minyak kereta kita cuba kurangkan daripada RM200 kepada RM150? Belanja dapur dah cukup kurang ni, RM400 dalam sebulan. Makan di luar, kita cuba kurangkan daripada RM200 kepada RM100. Kemudian bil air, bil elektrik, bil telefon mungkin dah terlalu rendah untuk dikurangkan lagi. Dan belanja anak sekolah pun dah seperti yang kita bajetkan daripada awal. Dan kontingensi RM100 pun kita perlu bajetkan untuk tujuan-tujuan kecemasan. Dan sekiranya kita dapat mengubah corak perbelanjaan kita dan kita bekerja lebih masa dalam sebulan, maka dalam kes ini baki akhir akan menjadi RM40. Sudah positif. Jadi mungkin kita boleh kekalkan dengan bajet tersebut dan kita cuba berbelanja mengikut apa yang telah kita rancangkan untuk bulan tersebut. Sekarang kita beralih pula kepada pengawalan perbelanjaan kita. Okay, contohnya selepas anda buat bajet untuk bulan Oktober 2020, bajet tersebut dibuat pada bulan September. Apabila masuk bulan Oktober, rekodkan segala perbelanjaan harian. Contohnya pada 1 hari bulan 10, 2020, anda membayar gaji untuk diri anda untuk bulan yang terdahulu. Upah bulan lepas. Tadi kita dah bajetkan RM1,400. Duit masuk. Jadi baki pada bulan tersebut adalah RM1,400. Pada 1 hari bulan 10, 2020, anda terus buat force saving. Ingat lagi tentang force saving? Masukkan terus ke akaun ASB. Sama ada melalui potongan gaji ataupun standing instruction dengan bank, ataupun keluarkan duit daripada bank dan pergi ke kaunter ASB atau buat transaksi masukkan wang ke dalam ASB secara online. Jadi yang ini force saving RM190 mengikut bajet yang telah anda buat.
Baki pada bulan tersebut RM1,210. Pada 3 hari bulan, anda isi minyak kereta sebanyak RM30, sebanyak RM30. Maka baki wang anda menjadi RM1,180. Kemudian anda pergi ke pasar. Ini 3 hari bulan ya. Anda pergi ke pasar pada hari tersebut dan berbelanja untuk barang dapur sebanyak RM154.70. Baki akaun anda sekarang RM1,025.30. Pada 5 hari bulan, ini hari Isnin, anda bayar sewa rumah sebanyak RM400. Duit di tangan berbaki RM625.30. Pada awal minggu, anda sediakan wang belanja untuk belanja sekolah anak-anak. RM30 untuk RM15 untuk seminggu. Baki baru RM610.30. Pada 6 hari bulan, anda bayar bil elektrik mengikut bil yang dihantar oleh TNB RM69.25. Baki wang anda RM541.05. Pada hari yang sama, anda membayar bil telefon sebanyak RM51 dan baki baharu adalah RM490.05. Masih positif, masih ada duit di tangan. Kemudian pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu anda pergi ke pasar untuk membeli barang-barang dapur dan berbelanja sebanyak RM167.90. Duit masih berbaki RM322.15. Ingat tak, dalam contoh kita, semasa kita menyediakan bajet, kita menyediakan peruntukan sebanyak RM100 sebulan untuk barang dapur. Tapi telah 2 minggu berlalu di dalam bulan Oktober, kita telah membelanjakan lebih daripada RM100 seminggu untuk perbelanjaan dapur. Jadi kat sini kita dah nampak kita punya perbelanjaan sebenar telah banyak lebih daripada apa yang telah dibajetkan. Pada 10 hari bulan, kita isi lagi minyak kereta sebanyak RM30, maka baki baru adalah RM292.15. Pada 12 hari bulan, awal minggu, kita sediakan duit belanja sekolah anak untuk seminggu sebanyak RM15. Baki baru RM277.15. Belum sampai setengah bulan, duit di tangan hanya tinggal RM277.15. Perlu diingat, ada beberapa perbelanjaan yang masih belum dibuat lagi. Contohnya, ansuran hutang kereta sebanyak RM340 masih belum dibayar. Sekarang ni, baki kita kurang daripada RM340. Walau bagaimanapun, kita tahu yang
Setiap 15 hari bulan kita akan dapat bantuan daripada pihak zakat. Jadi pada 15 hari bulan kita dapat bantuan daripada pihak zakat. Duit masuk sebanyak RM500. Maka baki baharu kita adalah RM777.15. Okey, nampak dapat bernafas lagi untuk 15 hari yang berikutnya. Pada 17 hari bulan, kita beli barang dapur. Berjumlah RM161.70. Baki baru kita RM615.45. Pada hari yang sama kita pergi ke pasar, kita pun perlu mengisi minyak kereta. Kali ini kita isi RM20 sebulan. RM20 untuk minyak kereta. Jadi baki baru adalah RM595.45. Kemudian pada 19 hari bulan, awal minggu kita seperti biasa memberi anak kita RM3 sehari untuk belanja sekolah. Bermakna RM15 untuk seminggu. So, baki akhir kita RM580.45. Kemudian pada 22 hari bulan, kita isi lagi minyak kereta. Sebanyak RM30. Baki baru adalah RM550.45. 24 hari bulan, pergi beli lagi barang dapur. RM170.25. Maka baki baru adalah RM380.20. Pada 25 hari bulan, setiap bulan kita buat bayaran kepada pihak bank untuk bayar ansuran kereta. Sebanyak RM340. Maka baki yang tinggal hanyalah RM40.20. Ada 5 hari sebelum akhir bulan. Duit di dalam tangan hanya tinggal RM40.20. Kemudian masuk minggu baru, hari Isnin seperti biasa, kita beri duit belanja sekolah anak. RM15 untuk seminggu. Baki RM25.20. Dan pada 27 hari bulan 10, kita bayar bil air sebanyak RM17.30. Baki akhir RM7.90. Dan kita bertahan sehingga akhir bulan dengan baki akhir sebanyak RM7.90 ini. Jadi apa yang patut kita buat selepas ini? Apa yang patut kita buat selepas ini adalah kita bandingkan perbelanjaan sebenar dengan bajet yang telah kita buat sebelum ini. Okey, so kita berbalik semula kepada bajet yang telah kita buat. Kalau ikutkan bajet, pendapatan kita jangkakan mendapat RM1,400 sebulan. Sebenar, adakah kita dapat pendapatan yang sama? Dalam kes ini, ya, kita dapat pendapatan yang sama. Kemudian bantuan zakat RM500. Adakah kita terima bantuan zakat yang sama, RM500? Dalam kes ini, bantuan zakat adalah seperti yang dijangkakan RM500. Jadi, pendapatan kita secara totalnya adalah RM1,900 di dalam bulan tersebut. Dan kita ada buat forced saving dengan memasukkan duit ke dalam ASB sebanyak RM190.
maka jumlah pendapatan bersih kita adalah RM1,710 dan tiada sen. Berapa banyak kita bayar untuk sewa rumah? Ini perbelanjaan tetap RM400 dan untuk ansuran kereta RM340. Berapa banyak kita belanjakan untuk minyak kereta? Tadi kita ada isi minyak kereta RM30, kemudian RM30 lagi, kemudian RM20 dan RM30. So jumlah kesemuanya RM110. Kurang daripada apa yang kita jangkakan. Bagus atau tidak? Ini menunjukkan satu corak perbelanjaan yang berhemah. Untuk belanja pasar, kita telah belanjakan agak banyak, RM654.55. Walhal bajet yang kita sediakan adalah hanya RM400 untuk bulan tersebut. Jadi kita telah berbelanja agak tinggi, lebih daripada 50% lebih tinggi daripada apa yang kita telah bajetkan. Jadi kawalan perlu dilakukan di sini. Dan dalam kes ini, kawalan yang dibuat adalah apabila telah berbelanja barang dapur dengan banyak, maka kita kurangkan makan di luar. So dalam kes ni memang tiada makan luar. Jadi kosong untuk makan di luar. Bil air RM17.30. Sedikit tinggi daripada apa yang kita bajetkan. Bil elektrik RM69.25. Juga tinggi daripada apa yang telah kita bajetkan. Bil telefon RM51, tinggi daripada apa yang kita bajetkan, tetapi lebihan tersebut tidaklah banyak. Belanja sekolah anak sama dengan apa yang telah kita bajetkan, RM60. Alhamdulillah dalam bulan Oktober tiada apa-apa kecemasan berlaku, maka tiada wang dibelanjakan untuk kecemasan ataupun kontingensi. Dan akhir sekali, baki duit di dalam tangan adalah RM7.90. Jadi kat sini kita tak perlu meminjam dan kita masih boleh hidup di dalam kemampuan kita, walaupun lebihan duit di akhir bulan adalah sedikit. Tapi perlu diingat, kita telah buat forced saving sebanyak RM120 pada awal bulan. Jadi saya rasa untuk situasi kewangan yang telah kita tunjukkan ini dia menunjukkan satu kaedah ataupun cara kawalan yang dianggap sebagai berhemah. Okey. Jadi proses yang sama kita teruskan untuk bulan-bulan yang seterusnya. Bulan November, bulan Disember, kemudian bulan Januari 2021 dan seterusnya. Kita adalah pembelanjaan yang berlaku setahun sekali. Contohnya pada bulan Disember kita akan mempunyai perbelanjaan yang agak besar sebab kita perlu membeli barang-barang keperluan persekolahan anak-anak. Mungkin perlu beli beg baru, uniform baru untuk anak-anak, kemudian perlu bayar yuran tertentu. Jadi kita perlu bajetkan dalam bulan Disember perbelanjaan yang dianggap sebagai perbelanjaan budi bicara. Perbelanjaan awal tahun persekolahan anak sebanyak contohnya RM400. Kemudian contohnya pada bulan Februari kita perlu memperbaharui insurans kereta dan cukai jualan. So pada bulan Februari kita masukkan jumlah untuk perbaharui cukai jalan dan insurans kereta. Begitulah seterusnya. Jadi saya harap kita semua dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah dipelajari dan kita cuba praktikkan sebagai satu amalan harian dan kita cuba istiqamah di dalam mengikuti bajet yang telah kita sediakan. Saya rasa itu saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.